Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kepada penonton yang bersama-sama dengan saya pada petang ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang diucapkan. Selamat datang ke slot singgah program Singgah Sembang Mak CD13 2021 pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersiaran sekejap lagi tepat jam 3 petang. Jadi saya bagi pihak Majlis Akrab Kebangsaan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk permulaan mungkin ingat saya nak test apa nama ni? Sound, okey tak sound? Kita nak test adakah anda penonton di luar sana boleh mendengar suara saya? Jika jelas, boleh komen jelas di bawah. Okey. Saya nak test nama ni. Okey, Waalaikumsalam daripada Muhammad Mahathir Kasim. Adakah anda penonton di luar sana boleh mendengar suara saya? Jika okey, jelas, Muhammad Mahathir jelas. Okey. Puan Hasnah, okey, jelas, alhamdulillah. Cahaya cukup ke? Pencahayaan cukup? Okey. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita akan ke udara dalam masa sekejap lagi. Sebelum tu saya sukalah untuk sebelum kita memulakan dengan program Singgah Sembang Mak pada hari ini untuk edisi yang ke-13 yang terpaksa kita melaksanakan program kita secara online, secara menggunakan media sosial kerana di era new normal sekarang ni, di era pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun semua cabaran masalah ataupun apa-apa saja yang berlaku adalah cabaran kepada kita sebenarnya. Okey, sebelum tu saya suka untuk memperkenalkan sedikit tentang Majlis Akrab Kebangsaan, okey, kepada penonton-penonton yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Suka saya nak memperkenalkan apakah dia Majlis Akrab Kebangsaan. Untuk makluman, khususnya bagi penjawat awam mungkin tidak asing tentang rakan pembimbing perkhidmatan awam. Okey. Jadi sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya Muhammad Afendia, merupakan setiausaha Majlis Akrab Kebangsaan. Kenapa saya berpakaian begini hari ini? Untuk kita mengambil semangat demi Malaysia. Okey. Sebab tidak berapa lama lagi kontingen Malaysia akan bersaing di dalam Sukan Olimpik Tokyo 2020. Okey. Dan kebetulan saya juga sedang berkhidmat di Kementerian Belia dan Sukan. Okey. Jadi kami sepanjang bulan Julai dan Ogos boleh mengenakan pakaian sport attire sebagai sokongan kepada atlet-atlet kita. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan ahli akrab, penjawat awam ataupun sesiapa yang menonton juga boleh bersama-sama demi Malaysia. Okey. Saya berbalik kepada apakah dia Majlis Akrab Kebangsaan. Jadi untuk makluman, Majlis Akrab Kebangsaan ni adalah sebuah NGO yang ditubuhkan untuk menghimpunkan ahli-ahli rakan pembimbing perkhidmatan awam ataupun dalam bahasa kecinya akrab. Okey, rakan pembimbing perkhidmatan awam ni, mereka ni adalah penjawat awam
yang telah mengikuti kursus asas kaunseling dengan kemahiran tertentu untuk membantu frontliner dalam bidang psikologi dan kaunseling, iaitu kita membantu frontliner pegawai-pegawai psikologi. Kami ni orang kata sebagai backup lah, sebagai pelengkap kepada skim perkhidmatan psikologi, dan ahli-ahli akrab ataupun ahli-ahli majlis akrab kebangsaan ni terdiri pada pelbagai skim perkhidmatan. Okay. Jadi kami berada di seluruh negara, ada yang di kalangan berpakaian beruniform ataupun di kalangan yang civilian. Okay. Jadi itu sedikit tentang majlis akrab kebangsaan. Jadi untuk sebagaimana yang telah diiklankan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, okay, kita mengalu-alukan kehadiran Puan Cik Kin, kan? Puan Masni, okay, Cik Muhammad Mahathir dan rakan-rakan lain yang akan bersama dengan kita sebentar lagi insya-Allah. Okay. Jadi untuk singgah sembang ADMAP siri 13, yang mana kita akan membincangkan tentang tajuk yang okey, kita nak bincang dengan ahli panel kita tentang topik ini yang sangat relevan, apatah lagi dalam keadaan semasa ini yang krisis yang berlaku telah menyebabkan emosi kita sebagai rakyat Malaysia sedikit terjejas. Okey. Jadi kita perlukan input-input yang positif. Jadi untuk makluman bersama, sebelum saya memperkenalkan moderator kita dan juga panel pada hari ini, suka saya nak maklumkan tentang program-program lain yang kita Majlis Akrab Kebangsaan ada laksanakan. Selain dari singgah sembang MAP, kita ada baru-baru ini kita ada iklankan tentang pertandingan video pendek dengan tema bertajuk COVID-19 Cabaran dan Kebangkitan. COVID-19 Cabaran dan Kebangkitan. Jadi untuk pertandingan video pendek ini, penyertaannya terbuka kepada semua, kepada ahli akrab dan juga kepada penjawat awam. Dan tarikh penyertaannya bermula 7 Julai hingga 21 Julai. Dah tak lama dah nak tutup. Jadi Alhamdulillah setakat ni penyertaannya sangat-sangat membanggakan, dan peserta cuma perlu menyediakan video yang berdurasi 1 hingga 3 minit sahaja. Okay. Jadi hadiahnya memang menarik. Tempat pertama RM300 dan ada pelbagai hadiah lagi. Sila rujuk di Facebook Majlis Akrab Kebangsaan. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, kita jemput untuk sama-sama memeriahkan, bukan kata kita nak meriahkan dengan kehadiran COVID-19. Maksudnya bagaimana kita nak menjadikan insiden yang berlaku ni sebagai suatu peluang kepada kita untuk mengasah bakat, pada peluang untuk menghasilkan suatu idea-idea yang bernas. Okey, orang kata setiap orang yang bagus tu melihat segala isu atau masalah sebagai peluang. Okey. Jadi untuk hari ini, sebelum saya jemput panel dan juga moderator kita, sila-silalah tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada petang ni, silalah kalau belum like, boleh share, boleh komen di bawah. Okey, boleh maklumkanlah kalau suara saya ni okey tak okey, pencahayaan okey tak okey. Okey, alright. Okey, insya-Allah saya percaya memang kita pada setiap masa akan berusaha untuk menghadapi segala cabaran kita ni dengan tabah. Okey, saya nak memperkenalkan just sedikit nama panel kita dan juga moderator. Kemudian saya akan jemputlah moderator dan panel kita untuk
membincangkan tentang topik-topik berkaitan tajuk kita, pandemik COVID-19 terperangkap dalam kemurungan. Jadi kalau terperangkap dalam kemurungan tu, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita laksanakan? Okay? Adakah kita kena terus menerima apa sahaja dengan redha, dengan pasrah, atau kita bangkit bersama demi Malaysia? Okay, insya-Allah. Okay, alright. Jadi kepada rakan-rakan penonton di luar sana, silakan share, like, boleh komen, okay? Share kepada rakan-rakan, okay? Supaya orang kata benda yang baik kita kongsi bersama. Barang baik kena kongsi. Kalau tak baik, tak bagus, boleh maklum balas kepada kita. Okay? Untuk makluman, sebarang maklumat berkaitan dengan pelaksanaan program Majlis Akad Kebangsaan ataupun ringkasnya MAK, bolehlah merujuk kepada Facebook kita. Facebook kita adalah untuk aktiviti-aktiviti yang memang terkini. Boleh juga melihat kita punya sesi-sesi singgah sembang MAK yang lepas-lepas. Kita ada edisi yang siri 1 hingga siri 12 yang sebelum ni, boleh dirujuk di dalam kita punya Facebook MAK, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan mengusahakan untuk mengumpulkan koleksi-koleksi singgah sembang MAK untuk kita aktifkan, untuk masukkan ke dalam di dalam YouTube MAK. Okey, suatu hari nanti. Okey, jadi itulah tadi saya maklumkan tentang kita ada pertandingan video pendek anjuran Majlis Akad Kebangsaan yang ada hadiah yang menarik, bukan sahaja penyertaan tapi idea tersebut dihargai. Okey, dan jangan lupa tarikh tutupnya 21 Julai. Okey, dah sampai ingat saya akan jemput untuk moderator dan panel kita yang pada hari ini untuk bersama-sama dengan kita. Dan untuk makluman juga, rancangan kita ni, siaran yang kata boleh diulang siar, boleh dilihat semula. Jadi kalau sekiranya mungkin tuan-tuan dan puan-puan pada masa sekarang ada tugasan hakiki, ada mesyuarat, ada perbincangan dan sebagainya, boleh lagi menonton selepas ini. Okay? InsyaAllah kita akan bersiaran lebih kurang selama sejam. Okay? Dan ini saya kira satu tempoh yang mencukupi untuk kita memanfaatkan ilmu-ilmu. Okay? Saya mau perkenalkan, saya nak jemput panel kita. Okey, itu dia. Ya, Assalamualaikum Cik Fauzi. Waalaikumsalam Cik Fendi. Apa khabar? Okey, alhamdulillah. Saya nak perkenalkan Cik Fauzi dulu, moderator kita. Cik Muhammad Fauzi bin Haji Arifin akan menjadi pembuat acara, moderator untuk program kita pada petang ni. Beliau adalah merupakan Exco Majlis Akad Kebangsaan, juga merangkap pengerusi akrab Kementerian Belia dan Sukan. Cik Fauzi pengerusi dan saya timbalan pengerusi akrab KBS. Okay? Jadi untuk program hari ini kita mengadakan kerjasama secara langsung antara Majlis Akad Kebangsaan dan juga akrab KBS dan juga IKBN Bacok. Okay. So Cik Fauzi, saya ingat depan ni Cik Fauzi mungkin akan boleh memperkenalkan diri dia sendiri. Okay. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya nak jemput kita punya panel yang kita raikan, kita tunggu-tunggu orang hebat kan, juga tak jauh dari Kementerian Belia dan Sukan. Okey, kita jemput, silakan Encik Haris. Okey. Assalamualaikum Cik Effendi, Cik Fauzi. Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Haris apa khabar? Okey ya? Ya, alhamdulillah, terperangkap dalam bilik seperti suasana malam. Tak apa. Di mana apa saja berada, itu semua bergantung kepada bagaimana kita melihat kan? Bagaimana kita melihat. Kalau kita melihat bilik itu adalah sebuah tempat yang sangat selesa, yang sangat kondusif, alhamdulillah. Saya ni pakai jaket nampak macam duduk dalam aircon, sebenarnya tak ada aircon pun. Tapi semangat demi Malaysia tu. Ya, Sukan Olimpik Tokyo.
Ya. Okey, saya ingat kita dah kita nak beri Cik Haris peluang yang secukupnya untuk bersama-sama berkongsi pengalaman pembacaan beliau dengan kita, pengalaman, InsyaAllah. pengetahuan dan juga apa-apa yang telah dilalui oleh Cik Haris sendirilah. Cik Haris ni frontliner bagi kami. Saya dengan Cik Fauzi sokong belakang. Sokong belakang. Di KBS ni kami bergabung, insya-Allah meletup. InsyaAllah. Okey. Jadi Cik Haris adalah pegawai psikologi. Encik Haris, Abdul Haris bin Muhammad Darudin adalah pegawai psikologi di unit pengurusan psikologi KBS. Jadi saya ingat untuk meneruskan program kita pada petang ni, saya dengan segala hormatnya menjemput Cik Fauzi dan juga Cik Haris untuk meneruskan program kita. Silakan. Okey. Terima kasih Cik Effendi. Terima kasih Cik Effendi selaku setiausaha Majlis Akrab Kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para penonton di atas talian dalam program SSM Majlis Akrab Kebangsaan siri ke-13 tahun 2021. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Saya sentiasa mendoakan tuan-tuan dan puan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan dikurniakan dengan kesihatan yang baik, ya. Saya juga berharap supaya tuan-tuan dan puan-puan akan terus setia bersama dengan saya dalam tempoh 1 jam bermula jam 3 petang hingga pukul 4 petang. Dan sekiranya tuan-tuan mempunyai apa-apa persoalan yang nak dibangkitkan, boleh masukkan di dalam ruangan komen. Dan insya-Allah Cik Haris bersedia untuk menjawab segala persoalan yang akan dibangkitkan oleh para penonton nanti, ya. Sebenarnya program SSM ni dianjurkan secara bersama oleh Majlis Akrab Kebangsaan dengan kerjasama daripada Akademi Bacok dan juga Akrab KBS, ya. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kemurungan ni merupakan suatu penyakit mental yang semakin meningkat di negara kita. Pengidap penyakit ini dikatakan gagal berfikir secara waras, sentiasa mengambil tindakan ataupun mengambil jalan mudah, serta dia juga berkecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri, ya. Daripada maklumat yang saya terima, 2/3 daripada mereka yang mengalami kemurungan ini tidak sedar mereka menghadapi masalah penyakit mereka dan mereka tidak mendapat rawatan yang sepatutnya. Terdapat juga perubahan-perubahan drastik kepada pesakit ataupun kepada mereka yang mengalami kemurungan ini, seperti sentiasa mengasingkan diri, tidak selera makan, putus harapan, mempunyai masalah tidur. Dan lebih berbahaya lagi jika kemurungan ini berlaku dalam senyum. Itu yang nampak pelik sikitlah. Jika kemurungan itu berlaku dalam senyum, Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengupas isu-isu yang berkaitan dengan kemurungan ini, Majlis Akrab Kebangsaan telah mengambil inisiatif untuk menjemput seorang pegawai psikologi yang sangat berpengalaman di dalam menguruskan kes-kes yang berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan kemurungan, berkaitan dengan emosi pesakit dan sebagainya. Jadi individu yang saya maksudkan itu ialah Cik Abdul Haris bin Muhammad Darudin. Beliau kini bertugas sebagai Ketua Unit Pengurusan Psikologi Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Telah memulakan perkhidmatan sejak tahun 2008 lagi dan telah berkhidmat selama 12 tahun. Dari segi sejarah perkhidmatannya, beliau pernah bertugas di KPDNKK
daripada 2008 hingga 2013 dan bermula bertugas di KBS 2017 hingga sekarang. Dari segi pengalamannya, beliau pernah berkhidmat sebagai career counselor di UIA, menjalankan praktikum bagi melengkapkan ijazah sarjana di Jabatan Psikiatrik Hospital Kajang, mengikuti program sakutan psikologi di Hospital Kuala Lumpur dan mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam bidang psikologi dan kaunseling di dalam organisasi. Jadi kita sangat bertuah pada hari ini kerana pegawai psikologi yang kita datangkan khas dalam atas talian ini akan memberi banyak input dan pandangan serta berkongsi pengalaman semasa beliau mengendalikan kes-kes kepada pesakit-pesakit yang terlibat dengan kemurungan ini. Dan topik yang kita akan perkatakan pada petang ini ialah berkaitan dengan pandemik COVID-19 terperangkap dalam kemurungan. Jadi dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Aris untuk memulakan sesi dan perbincangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terlebih dahulu terima kasih Cik Fauzi sebagai moderator pada petang ini dan terima kasih juga kepada Encik Effendi kerana introduction sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sihat ke? Semua tak jawab ni. Tuan-tuan dan puan-puan, sihat ke? Maksudnya tak dengar lah tu. Maksudnya mic tak buka lah kan. Saya seorang sahaja buka kat sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk diberi kepada saya pada pagi ini, pada petang ini, terperangkap dalam kemurungan. Saya pun terperangkap juga, terperangkap dalam bilik dan saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan adakah terperangkap di dalam bilik ataupun di rumah ataupun di mana? Okey, sebentar ya, saya sedang mengurus kita punya slide. Tuan-tuan dan puan-puan nampak ke? Okey. Kalau mengikut tempat saya ni, dia punya slide, sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan dah jelas lah. Okey. Terperangkap dalam kemurungan. Siapa yang terperangkap? Tuan-tuan dan puan-puan ke? Saya pun terperangkap juga. Semua orang terperangkap. Bukan setakat tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, tetapi seluruh dunia terperangkap disebabkan pandemik COVID-19. Kalau kita tengok kemurungan di Malaysia, kesan daripada pandemik COVID ni, kita tengok seperti wanita murung terjun jambatan Sultan Yahya Petra di Kota Baru, Mac 17, 2021. And then kita tengok lagi dalam sosial media, jalan pintas yang bukan penyelesaian, lelaki maut terjun dari tingkat 10 dipercayai alami tekanan perasaan akibat gagal perniagaan. Dan lagi, lebih 100,000 panggilan minta bantuan sokongan sosial sejak Januari 2021. Sumber-sumber ini sungguh menakutkan. Sebelum COVID 2019, tidaklah dia punya masalah psikologi tidak ketara, tetapi akhir-akhir ini disebabkan pandemik COVID-19 ini semakin menjadi-jadi kemurungan di kalangan rakyat Malaysia. Kita tengok lagi kemurungan mampu dipulihkan. Betul ke kemurungan ni mampu dipulihkan? Ya, boleh. Sekiranya kita melalui proses yang betul. Maksudnya kita ambil medication dan juga psikoterapi. Psikoterapi dan medication perlu bergerak sekali untuk kepulihan rawatan yang paling sesuai lah untuk mereka yang mengalami kemurungan. Rata-rata kalau tuan-tuan dan perempuan perasan ya, bila cakap pasal kemurungan ni, ada orang yang self-claim, suka sangat dekat social media, IG, TikTok, Facebook, yang mengatakan diorang ni mengalami depression.
Sebenarnya tidak mudah untuk dikategorikan, bukannya mudahlah untuk dikategorikan sebagai kemurungan, kerana orang yang mengalami kemurungan ni perlulah melalui proses yang terbaiknya perlulah didiagnose by medical doctor lah, ataupun psychiatrist ataupun clinical psychologist untuk mengetahui dia punya assessment kedudukannya betul-betul kemurungan ataupun hanya sekadar stres sahaja. Jadi tuan-tuan dan perempuan jangan self-claim lah yang mengatakan kita ni murung. Tidak semudah itu ya. Kes sakit jiwa di Malaysia semakin merisaukan. Okey. Sebentar tadi saya bawa tuan-tuan dan perempuan tengok secara menyeluruh apa yang berlaku di Malaysia. Kes COVID ketika ini sungguh menakutkan. Tuan-tuan dan perempuan, sama juga seperti saya, sentiasa memantau hari-hari kita tengok kes COVID bagaimana, begitulah sangat menakutkan. Kalau mengikut semalam 11,000 lebih, itu yang terbanyak mungkin yang terbanyaklah di Malaysia setakat ini. Jadi sudah tentu isu-isu psikologi dia akan meningkat. Alright, tuan-tuan dan perempuan, depression, kemurungan, benda tu semuanya sama. Apa yang dikatakan depresi kat sini, gangguan pada perasaan, mood, sesuatu emosi yang meresap dan menetap yang dalam keadaan ekstrim sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap dunia. Seperti Encik Fauzi, moderator kita sebentar tadi cakap, kemurungan, gagal fikir secara waras. Ya, apabila yang dikatakan ekstrim di sini, itu dikatakan sebagai tidak waras lah. Apa-apa yang berbentuk ekstrim itu dikonsider sebagai mungkin akan mengalami masalah psikologi. Depresi juga sangat mempengaruhi persepsi seorang terhadap dunia. Ya. Apabila orang itu mengalami depresi ini ataupun kemurungan ni, persepsi dia terhadap dunia itu berubah. Apa dia rasa, apa dia fikir, apa dia sentuh, apa dia lihat, apa dia nampak, semua tu mempengaruhi apa yang dia fikir. Contohnya, kalau orang biasa mungkin apabila dia makan dia makan contohnya lazanya, sedap dengan manisnya sedap. Tetapi orang yang mengalami depresi, apabila dia makan lazanya itu dah jadi tawar. Itu maksudnya simptom-simptom kemurungan dia dah nampak kat situ. Depresi merujuk kepada keadaan yang berterusan dari kemerosotan emosi, kesedihan dan penarikan diri yang berpanjangan. Keadaan efektif yang berterusan ini mewarnai persepsi seseorang terhadap dunia. Tengok tuan-tuan dan perempuan, cuba highlight kat sini. Keadaan yang berterusan dari kemerosotan emosi, kesedihan dan penarikan diri yang berpanjangan. Maksudnya kalau depresi ni biasa je dia berturutan 2 minggu. Dari 2 minggu jadi 2 bulan. 2 bulan jadi 2 tahun. Itu sangat menakutkan. Keadaan efektif yang berterusan ini mewarnai persepsi seseorang terhadap dunia. Gangguan depresi didiagnosis apabila mood tertekan seseorang cukup lama untuk mengganggu fungsi harian yang teratur. Jadi apabila dia mengalami depresi ini, dia punya fungsi harian dah terganggu. Rasa macam pelik disebabkan kita bercakap seorang dengan skrin. Alright, tuan-tuan dan perempuan, hopefully tuan-tuan dan perempuan masih lagi bersama dengan saya. Jadi saya mohon maaf kerana slide saya kadang-kadang bahasa Melayu, kadang-kadang bahasa Inggeris. Biasalah apabila sources ni daripada bahasa English, jadi dia lainlah sikit. Kadang-kadang kita susah nak tukar dia punya terminologi. Jadi sekali lagi saya nak menarik tuan-tuan dan perempuan memahami apa yang dikatakan sebagai kemurungan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan dah faham
tetapi ini mungkin sesi penambahan ilmu lah. Saya bukannya orang yang hebat ataupun orang yang terbaik dalam topik depression ni, tapi saya adalah pengamal pengamal psikologi dan banyak isu-isu yang saya jumpa berkaitan dengan depresi di tempat kerja lah. Okey, depresi dan the blue. Okey, apa yang dikatakan sebagai depresi, apa pula yang dikatakan sebagai the blue? The blue maksudnya di sini sedih. Sedih yang biasalah kalau kita gaduh dengan awek kita ataupun kita gaduh dengan bini kita kan, ataupun gaduh dengan anak, sekejap saja. Tapi selepas tu dah okey. Depression ni dia sentiasa berlarutan. Kita tak boleh let go, kita tak boleh move on. Jadi the blue kat sini bermaksud sedih. Depression and illness. Ia adalah satu penyakit. Untuk the blue, a normal reaction to life situation. Maksudnya reaksi yang biasa dalam tindakan hidup yang biasalah. Depression, multiple symptom, mood, thoughts, bodily function. Jadi dia multiple symptom, tanda-tanda yang pelbagai. Untuk the blues ni mungkin single symptom, iaitu mood kita sahaja. Dia kalau depression dia persistent, dia persist, the blue temporary, can result in suicide. Yes, sekiranya depression itu pada tahap yang sangat kronik, seseorang itu boleh membunuh diri. Begitu juga dengan the blue, dia hanyalah bermain dalam fikiran sahaja, suicidal thought. Tetapi bagi cases yang suicidal thought ni, untuk kami sebagai pengamal psikologi, akrab, orang kaunselor, apabila orang sebut nak bunuh diri, kami dah pay attention kepada orang yang cakap, orang yang ada suicidal thought sebentar tadi. Depression juga require specific medication, medical psychiatric treatment, require a good listener or time to heal. Hanya sekadar mendengar sahaja. Jadi dia boleh jadi the blue, bila lama-lama dia mungkin akan jadi depression. Baru-baru ini saya didatangi oleh kenalan, kawan kepada kawan yang introduce saya kepada dia call sebab kita tak boleh jumpa. Jadi kesan pandemik ini dia sebabkan bekerja dekat swasta, jadi dia sangat terjejas. Gaji asalnya 5,000, 6,000 drop sehingga dapat 1,000 sahaja. Jadi macam mana nak bayar dia punya rumah sewa, rumah dengan kereta, pembelanjaan harian, macam-macam. Jadi dengan 1,000 macam mana dia hidup kalau berada dekat KL ni. Jadi dia menggambarkan kepada saya dia dah ada suicidal thought. Dia menggambarkan diri dia berada dalam LRT. Apabila dia berhenti sekejap satu stesen ni dan dia nampak di situ ada longkang yang sangat besar. Tidak tahu mengapa tiba-tiba dia rasa seperti dia berada di dalam longkang itu. Dan sudah tentu dia cedera. Seolah-olah dia nak terjun ke dalam longkang itu. Sampai macam tu sekali. Jadi benda macam ini saya pay attention, saya dengar apakah punca menyebabkan dia boleh terfikir begitu dan membantu apa yang dia boleh buat seterusnya. Jadi having conversation with him selama 1 jam, bukan 1 jam, lebih kurang 2 jam. Jadi dia akhirnya dia cakap dia dapat sesuatu di mana something yang dia perlu buat supaya dia dapat keluar daripada the blue ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama dengan saya ke? Sorry lah, saya rasa bersemangat sikit. Alright. Perubahan besar dari DSM-4 Tech Revise ke DSM-5 untuk
mereka yang tak tahu DSM-5 ni dipanggil Diagnostic Statistical Manual untuk mereka pengamal kesihatan mental. Dia punya macam kitab lah, kitab dia sangat tebal. Jadi segala penyakit psikologi ada berada dalam kita punya DSM-5 tu. Saya ada DSM-5 Tax Riwayat 4 sahaja, ada 5. Okey, dia kata apa kat sini? Bab gangguan depresi DSM-5 ini mengandungi diagnosis yang sebelumnya disenaraikan dalam bab gangguan mood DSM-4 Tax Riwayat. Perlu diperhatikan bahawa pasukan petugas DSM-5 memisahkan gangguan mood kepada dua kelas yang berbeza, kemurungan dan bipolar. Maksudnya dia bahagikan antara kemurungan dan bipolar. Kita juga selalu dengar orang cakap penyakit bipolar. Ya, kadang-kadang mereka yang mengalami kemurungan, menurut kajian 50% mengalami bipolar. Jadi dia sentiasa interrelated lah. Ada setengah cases memang betul-betul kemurungan, ada cases memang bipolar saja. Okey. Kita dah dalam 20 minit ya. Ingatkan saya Encik Fauzi, moderator, nanti saya terlepas ya. Biasanya kita buat dalam 2 jam dalam secara online ni, kita tak panjang lah. Nanti takut tuan-tuan dan puan-puan bosan ya. Alright, komplikasi yang sering berlaku disebabkan depression, and then tuan-tuan dan puan-puan terperangkap dalam bilik ataupun di rumah, boleh menyebabkan seseorang bunuh diri. 15% klien yang tidak diurus bunuh diri. Okey, 30 ganda lebih terjadi dibandingkan klien non depression. Maksudnya orang yang non depression boleh bunuh 30 kali ganda daripada orang yang non depression. Ini untuk di Jepun tahun 2003 tercatat 34,427 cases orang meninggal kerana bunuh diri. Begitu juga di Korea. Kalau kita tengok di Korea, disebabkan torture by social media, torture by Instagram, Facebook, TikTok, menyebabkan ramai yang artis-artis K-pop terutamanya yang bunuh diri ya. Walaupun mereka ini di puncak famous ataupun kemuncak kemasyhuran. Jadi jangan main-main depression bukannya sesuatu yang isu suka-suka. Depression isu yang serius. That's why dekat hospital kita ada jabatan psikiatrik untuk membantu mereka yang mengalami depression, anxiety dan juga of course penyakit yang paling bahaya dalam psikologi dia panggil schizophrenia. Teringat saya semasa bertugas di hospital Kajang, hanya kerana bergaduh, kakak bergaduh dengan adik dan kakak bergaduh dengan adik, kakak ini tak tahan dengan pergaduhan, menyebabkan dia makan Panadol sebanyak 20 biji, more than 20 biji. Of course, disebabkan dia telan ubat Panadol ni, menyebabkan dia kena sedut balik lah, disebabkan tablet banyak sangat dalam perut kan, jadi dia kena sedut balik. Dan doktor di sana akan refer kepada psychologist ataupun psychiatric department untuk sesi psikoterapi. Hanya pergaduhan antara kakak dan adik saja. Itulah remaja kan, dia tak boleh managing dia punya psikologi, kerana isu kecil-kecil pun dia buat perkara yang tak sepatutnya lah. Jadi yes, something yang very serious. Okay, kes cubaan bunuh diri. Of course lah, disebabkan depression ni, dia akan berakhir dengan cubaan bunuh diri. Kalau mengikut, ia ni sumber daripada KKM, Januari hingga Jun 2020, sebanyak 465 cases dirujuk KKM dan 210 kes berbanding
637,000 kes tempoh sama pada 2019. Sungguh menakutkan. 465 kes cubaan bunuh diri yang berlaku di Malaysia tahun Januari hingga Jun. Dan dengan kes COVID yang semakin meningkat di Malaysia tahun 2021, saya yakin bilangannya semakin meningkat. Dan inilah yang program Majlis Akrab Kebangsaan buat untuk memberi kesedaran kepada tuan-tuan dan puan dan mengajak akrab-akrab yang berada di seluruh Malaysia bangkit dan membantu mereka yang memerlukan. Okey, kita tengok lagi, kita tengok etiologi dan rawatan. Terdapat pelbagai teori mengenai etiologi gangguan depresi, termasuk faktor biologi, faktor kepribadian, neurochemistry, proses perkembangan dan faktor persekitaran. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebutkan etiologi, maksudnya causes yang berlakunya depresi ini, antaranya dia tidak ada satu faktor. Dia mungkin pelbagai faktor. Jadi orang selalu kata apabila berlaku kemurungan, kenapa dia jadi macam tu? Jadi kita pengamal psikologi ini akan kena explain banyak benda lah. Dia bukannya satu faktor. Faktor juga antaranya faktor biologi. Faktor biologi ni merujuk kepada kita punya neurotransmitter, serotonin, norepinephrine, dopamine ataupun neurotransmitter yang berbentuk cortisol ataupun depression yang dirembeskan oleh seseorang itu. Faktor kepribadian. Ya, macam saya bagi example sebentar tadi, apabila disebutkan faktor kepribadian, remaja yang bergaduh, kakak dan adik sebentar tadi saya ceritakan, lebih kepada faktor kepribadian. Maksudnya dia punya faktor tu saya nampak lebih kepada apabila kita buat assessment, dia lebih kepada introvert dan juga isu psikologi yang tidak mampu ditangani dengan baiklah. Neurochemistry, proses perkembangan seseorang juga mempengaruhi depression. Proses perkembangan maksudnya daripada bayi kepada kanak, remaja kepada dewasa. Dan isu yang dikatakan depresi itu dia bawa daripada kanak-kanak lagi dan dia tak boleh nak let go atau move on. Jadi disebabkan faktor perkembangan. Ataupun depresi ini berlaku disebabkan faktor persekitaran. Faktor persekitaran ni mungkin disebabkan di tempat kerja, gaduh dengan bos, gaduh dengan colleague, ataupun disebabkan individu tertentu yang menyebabkan dia depres. Okey, jadi apabila disebutkan depression, etiologi ataupun causes yang menyebabkan depresi ini banyak ya. Rawatan untuk gangguan ini paling berjaya apabila dimulakan pada awal gangguan dan kaunselor harus selalu mengesyorkan penilaian perubatan untuk mengesampingkan penyebab fizikal. Ya, jadi rawatan ini berjaya apabila dimulakan di peringkat awal lah. Jangan pula kita lama-lama kita dah ada simptom dah kita lama-lama sehingga kita benda tu dah semakin kronik. Jadi let's say kalau zaman COVID ni kita dah ada simptom, kita terlalu duduk rumah lama-lama, nanti saya akan share dengan tuan-tuan bagaimana tip untuk managing depression di hujung sesi nanti ya. Okey, untuk mereka yang pengamal psikologi, pengamal perubatan psikologi ini yang berada di hospital, diorang akan menggunakan patient health questionnaire ataupun bad depression and BDI, inventory, ataupun diorang guna DAS untuk menapasti tuan-tuan dan puan-puan secara psychometric testnya berada tahap di mana. Okey. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan? Saya teruskan apa yang ada di sini. Saya
slide ni saya teruskan je lah. Nanti kalau banyak tuan-tuan dan perempuan pun tak dapat juga kan. Okey, sekarang kita pergi type of depression. Type of depression ni banyak, tapi untuk kali ini, masa yang sesingkat ini, saya akan fokus kepada major depressive disorder. Okey, ini ada dalam DSM-5. Jadi kita keluarkan yang pertama jenis destructive mood dysregulation disorder, DMDD, ataupun dipanggil pediatric bipolar disorder. Major depressive disorder pula ada dia punya jenis-jenis. Ada setengah orang murun disebabkan seasonal affective, contohnya disebabkan musim. Kalau dekat overseas mungkin dia mengalami depression masa winter. Bila masuk winter je Mak Saleh akan pergi ke Asia untuk dapatkan cahaya matahari. Dia tak suka duduk dekat sejuk-sejuk, nanti dapat kemurungan. Psychotic depression, postpartum depression. Ini postpartum ni untuk mereka yang wanita yang melahirkan anak. Jadi dia ada isu disebabkan wanita itu kehilangan anak mungkin. Jadi semasa saya bekerja di hospital Kuala Lumpur, ada cases yang berbentuk postpartum depression ni. Dia tapi ciri dia lebih kepada bipolar lah, disebabkan dia ada juga bipolar. Dia tak boleh terima kenyataan yang anak dia meninggal semasa lahir. Melancholic depression, jenis seterusnya di bawah MDD, catatonic depression, dan juga bipolar disorder ni lebih kepada depression, bukan dikeluarkan daripada mania. And then ketiga type of depression dia panggil persistent depressive disorder, yang ni minus, dia kuranglah sikit daripada major depressive yang agak kronik. Premenstrual dysphoric disorder, dan juga substance medical induced depressive disorder, disebabkan medical condition, cancer, disebabkan amputation ataupun sakit, itulah dia dapat kemurungan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, kita sekali lagi perkemaskan sikit lagi pemahaman kita berkaitan major depressive disorder. Suka saya ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan yang berada di rumah, kita perlu sedarlah benda ni mungkin juga berlaku kepada saya, mungkin juga berlaku kepada Cik Fauzi, mungkin juga berlaku kepada Cik Effendi dan siapa-siapa sahaja. Mungkin siapa-siapa boleh dapat major depressive disorder. Kita tengok example kat sini. Saya tidak mampu hidup lagi, perasaan tidak berharga dan putus asa sangat meluat-luat. Saya dapat turun dari sofa. Keletihan menghancurkan dan yang ingin saya lakukan hanyalah tidur. Saya kehilangan banyak berat badan kerana saya tidak lagi peduli dengan makanan atau apa-apa lagi. Ini berterusan selama berhari-hari dan tidak ada yang dapat membantu. Saya hanya berasa tertekan. Ini nak menggambarkan dia dalam keadaan yang sangat tertekan. Makan pun dah tak lalu, asyik tidur atas sofa sahaja, mandi pun tak basah. Semua-semua ni berlaku, dan sekiranya kita tak move on, kita mungkin berlaku major depressive disorder. Okay, what is major depressive disorder? Dia juga dikenali sebagai clinical depression, common mental health disorder. Betul, estimate to affect 50% of the adult population. Kalau kita tengok artis-artis Malaysia pun ramai yang mengalami depression. Semalam sempat saya buat sedikit research, contohnya yang bagi tahu kepada social media, antaranya Remy Ishak. Remy Ishak mengalami kemurungan sehingga doktor diagnose dan doktor telah bagi satu surat kepada beliau untuk dapatkan family support. Dia perlu berada, kalau dia berada di rumah seorang-seorang, dia
penyakit dia semakin teruk lah. Begitu juga saya pernah tengok satu video klip Faizal Tahir pun pernah mengalami mental dipanggil depression. Siapa lagi? Sharifah Amani, Syakinas sampai terpaksa kena tutup social media. Jadi major depression ni bukannya dia tak kenal siapa-siapa ya. Dia tak kenal anda tuan rakyat biasa, akrab, majlis akrab kebangsaan, penjawat awam, orang swasta ataupun profesional, tak profesional, orang dewasa, orang tua, kanak-kanak, semuanya boleh mengalami depression. What is major depressive disorder? Impact a person on dia punya mood, cognition, behavior, dia punya mood ataupun affective, perasaan dah sangat terganggu pada keadaan yang sangat low mood, sangat sedih. Cognition, pemikiran dia sentiasa ada perkataan tidak. Saya tidak boleh buat, saya tidak boleh bergerak, saya tidak boleh makan. Orang yang menggunakan perkataan sentiasa tidak ini sebenarnya tak dia mungkin perlu perbaiki, reconstruct balik dia punya cognition. Kalau REBT, orang yang sentiasa menggunakan istilah tidak ataupun I should ataupun I must, saya mesti buat benda ini, itu pun perlu dibaikilah. Sebab orang yang menggunakan kata ini perlu reconstruct balik dia punya cognition dan boleh mendapat dia punya depressive disorder. Tingkah laku seseorang apabila mengalami depression ini menjurus ke arah yang tak baik lah, ke arah yang duduk sorang-sorang, mungkin behavior dia akan ambil rokok, isap rokok banyak-banyak ataupun macam-macam lah tingkah laku. Jadi kalau kita dapat baiki 3 benda ni, insya-Allah kita dapat keluarkan daripada depression. There are several types of major depressive disorder. Saya dah ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi. Kita ada berapa minit lagi ni? Pukul 3.38. Okey, saya tak ceritalah sebab saya dah cerita tadi kan. Winter months and generally live during spring and summer. Ini seasonal affective disorder. Kita ada catatonic depression, bipolar disorder, persistent depressive disorder. Okey. Yang ni dia panggil etiologi, sekali lagi pun saya dah ceritakan sebentar tadi. Ini supaya tuan-tuan dan puan-puan ingatlah apabila dikatakan depression, causes dia banyak. Antaranya genetik, turun-temurun. That's why kalau kita ada klien depan kita yang mengalami depression, kita akan check dia punya family tree. Adakah depression ini berlaku di kalangan dia punya ayah, ibu, adik-beradik ataupun siapa? Dia akan bawa kepada diri dia jugalah. Biological factor, environmental factor and psychological factor. Okey. Orang yang mengalami depression ni juga, dia kalau kita tengok, kalau kita study dia punya sleep pattern akan berubah. Mungkin dia akan tidur 2 jam sahaja dalam satu hari, 3 jam. Saya suka kalau kita buat psychological assessment bersama klien kita, klien saya suka tengok study dia punya sleeping pattern. Saya nak tahu adakah klien saya ini cukup tidur atau tidak. Dia punya interest terus hilang. Sebelum ini boleh shopping, boleh bermain dengan anak-anak dengan baik, dengan anak pun tak nak sekarang. Dengan isteri biasanya boleh bergurau senda, sekarang dah tak ada interest, lost. Itu pun ciri depression ya. Guilt, worthless, rasa macam diri tak berharga lagi. Energy pun dah kurang, monyok semacam je. Cognition, dia punya concentration pun dah lagi. Appetite disturbance, makan pun dah tak lalu. Psikomotor pun terganggu dan lead to suicide. Ini dia punya ciri-ciri lah ya.
Okay, again, symptom in depression, symptom in children, sadness, irritability, clinginess, refusing to go to school. Tapi sekarang budak-budak mungkin tak nak apa dia panggil? PDPR, pembelajaran secara secara atas talian. Jadi budak-budak mungkin tak nak untuk berinteraksi dengan cikgu-cikgu lah. Jadi tuan-tuan dan puan tolong cek anak-anak di rumah bagaimana dia punya respon sebab terlalu lama terperangkap di rumah kan. Jadi suka saya tengok seorang kanak-kanak ni yang tak silap saya mungkin area Sabah ataupun Sarawak, cara dia menjalankan PDPR ini di atas sampan untuk mendapatkan wifi ataupun internet connection. Jadi dia sangat bersemangat untuk belajar BDPR. Itu bagus. Cuba tengok anak-anak tuan-tuan dan puan, adakah pattern budak itu menjuruskan kemurungan disebabkan terperangkap dalam rumah ataupun biasa-biasa saja. Okay. Depression symptom in teens. Apa berlaku kepada anak-anak yang remaja? Anger, feeling negative and worthless, poor performance or poor attendance at school, feeling misunderstood and extremely sensitive. Jadi apabila kanak-kanak ini remaja ni remaja ni dia bersifat memberontak. Tapi sekiranya memberontak yang berlebihan itu perlulah dipantau oleh ibu dan ayah di rumah supaya kita dapat mengurus dan juga memberi guide kepada remaja itu jalan yang betul lah. Okay, using recreational drug or alcohol, eating or sleep too much, self-harm, simptom-simptom dia, loss of interest and avoidance of social interaction. Ini antara simptom-simptom depresi di kalangan remaja. Okay, older adult pun sama juga. Apa kebiasaannya simptom-simptom yang berlaku kepada orang yang dewasa ni, older adult? Memory difficulty, dia tak boleh nak mengingat sesuatu benda. Saya pernah masa saya bertugas juga, saya ada seorang uncle ni, dia berumur 60-an, dia ada masalah memory difficulty. Jadi kita bermain dengan komputer lah untuk kembalikan dia punya, adalah alat dia, tool dia untuk nak tahu yang memori pakcik ni berada tahap di mana. Physical age or pain, sleep problem, loss of interest, suicide thinking or feeling, especially in older men. Okay, di kalangan orang dewasa, tua dewasa ni pun boleh ada juga intention untuk bunuh diri. Okay, medical condition, neurological abnormality. Yes, kadang-kadang depression ini disebabkan Parkinson disease, multiple sclerosis, dementia, macam-macam lah. Disebabkan cancer, amputation pun dia juga. Masa saya bertugas dulu ada case disebabkan kencing manis dan pakcik ni terpaksa kena amputation. Disebabkan amputation, dia jumpa psikologi dengan sebelah kaki tidak ada. What do you expect? Of course, simptom-simptom depression itu akan terselah lah di muka dia. Jadi muka dia macam jatuh, tak nak bercakap. Dialah remaja, masa dia kuat, masa dia dewasa dia boleh bekerja dengan baik, tiba-tiba di usia 60-an tu tiba-tiba kaki dipotong. Semestinya dia mengalami kemurungan. Tapi apapun bergantung kepada individu. Ada setengah orang dia dapat keluar daripada kemurungan itu dengan baik walaupun amputation telah berlaku pada dia. Okey, sekarang 3:45. Sepatutnya saya dah berhenti ya. Okey, kita teruskan.
Saya rasa yang ni saya dah jelas dengan baik, insya-Allah. Okey, kita tengok catatan meskipun keinginan keupayaan wanita untuk bunuh diri 2-3 kali daripada lelaki, kesuksesan lelaki untuk bunuh diri 3 kali lebih besar daripada lelaki. Maksudnya orang lelaki lagi beranilah. Perempuan mungkin ada intention untuk bunuh diri tapi dia takut. Lelaki kalau dia bunuh diri dia buat je. Jadi suka saya ingat kepada tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan kongsikan mereka aksi-aksi yang orang bunuh diri dekat social media. Jangan forward. Saya sentiasa beristighfar lah, minta jauh-jauh apabila kejadian berlaku, dan saya rasanya saya belum lagi lah forward kepada orang-orang lain. Sebolehnya saya nak delete. Seboleh-bolehnya tuan-tuan dan puan-puan delete lah benda tu. Kalau saya lebih suka share kemurungan berbentuk ethical, bukannya video seseorang itu bunuh diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat begitu ya. Kenapa kita perlu berhenti? Sekiranya kita duduk forward kepada orang lain dengan semua orang terperangkap di rumah ini, possibility trigger untuk orang lain untuk bunuh diri juga tinggi. Jadi please stop forward information related to suicidal ideation. Okey, siapakah yang berisiko pernah mengalami kemurungan pada masa lepas, mempunyai keluarga yang menghidap kemurungan, masalah rumah tangga, perceraian? Ya, masalah rumah tangga pun sangat dahsyat sekarang disebabkan perkahwinan jarak jauh. Seorang berada selatan, seorang lagi berada di timur. Jadi kerana tak bertemu mata musim COVID ini, boleh mengalami masalah rumah tangga. Okey, saya perlukan cepatlah di sini sebab kita mungkin telah bincangnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang mengalami krisis ekonomi. Okey, ini sedikit helping tips for depression management. Please, building relationship, tips for building relationship. Talk to one person about your feeling. Tuan-tuan dan puan-puan, gunakan social media, gunakan wifi yang kita ada ni. Kita berinteraksi dengan orang-orang lain dengan menggunakan telefon, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom, menggunakan TikTok. Ada juga orang guna TikTok. Saya tak suka TikTok, tapi saya tengok boleh lah. Okay, call or email, you're an old friend. Semua-semua ini adalah untuk managing awak punya kemurungan yang berada di apa dipanggil yang terperangkap di rumah ni. Have a lunch or coffee with your friend. Jadi kita boleh buat setelah kita dah habis COVID nantilah. Okay, meet new people by talking or joining a club. Yes, tuan-tuan dan puan-puan boleh join majlis akrab kebangsaan ini, tapi perlu melalui proses untuk penjawat awam lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu melalui proses pra-akrab 1 dan 2 dululah sebelum ditauliahkan sebagai akrab. Confide in a counselor, psychologist or therapist. Jadi sekiranya kita rasa perlu bantuan, maka kita perlu attach ataupun berjumpa untuk dapatkan sesi dengan counselor, psychologist or therapist. Okey, seterusnya challenge negative thinking. Cara kaedah managing seterusnya, think outside yourself. Jangan hanya berfikir kepada diri kita saja, tapi kita keluarkan dari kotak, kita letakkan diri kita fikir yang baik-baik sajalah. Allow yourself to be less than perfect. Apabila ini pun satu hal juga, apabila kita ada sifat yang perfectionist dalam diri kita, possibility untuk dapat depression tinggi. Kerana kita tak meet kita punya goal ataupun matlamat hidup yang tak boleh measurable, tidak boleh attainable, tak boleh di-achievable, maka kita akan mengalami kemurungan. Jadi, kemurungan ini boleh berlaku kepada orang yang weaken punya personality ataupun strong personality pun boleh mengalami kemurungan. Jadi, yang terbaik adalah kita pilih pendekatan yang sederhana ataupun dalam Islam dipanggil wasatiyah.
bersederhana dalam berfikiran, bersederhana dalam kita punya mengurus emosi, bersederhana dalam kita bertingkah laku. Okey. Kalau kita dalam keadaan yang kronik, mungkin kita boleh keep a negative thought log. Kita boleh detect dengan menggunakan thought diary lah. Kita tengok kita punya kerosakannya di mana. Jadi hari-hari kita kena record apabila kita berfikiran tidak baik. Okay, tips seterusnya, take care of yourself, do things you enjoy, spend some time in nature, read a good book, take care of a few small tasks, listen your favorite music or watch movie and TV show, play with a pet. Maksudnya tuan-tuan dan puan bermain dengan seekor kucing pun kita rasa happy. Kita bermain dengan rabbit ataupun dia panggil macam-macam lah pet yang ada dekat di pasaran. Jadi mungkin itu membuat tuan-tuan dan perempuan lebih bahagialah. Sleep properly. Jadi siapa-siapa yang depression trap ni ataupun terperangkap dalam kegurungan ni, jangan terlebih tidur. Untuk saya tak tidur siang hari. Saya cuba elak tidur siang hari. Saya hanya tidur malam sahaja. Jadi kalau kita aktif, kita sihat siang hari, insya-Allah malam pun kita jagalah, jangan tidur siang hari. Kalau kita tidur siang hari ini, kemungkinan untuk malam nanti kita tak boleh nak tidur. Itu tak baguslah. Okay, helping tips for depression management seterusnya, get regular exercise. Untuk ibu-ibu yang ada anak, jadi bersamalah anak-anak tuan-tuan dan perempuan tu, mungkin bersama-sama buat exercise lah. Macam seperti gambar saya tadi, dia buat yoga bersama anak-anak dia. Jadi saya pun beli juga barang-barang alat-alat yang boleh merangsang saya untuk bersukan di dalam rumah lah sepanjang COVID ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan perlu sentiasa sihat. Jangan malas-malas. Orang yang malas ni orang yang untuk dapat depression tinggi. Jadi walaupun kita berada di rumah, kita kena sentiasa aktif. Jadi kalau anak-anak tu bangun pagi, lepas sembahyang bersama-sama dengan anak-anak, mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh basuh kasut, ajar budak-budak basuh kasut, basuh pakaian sama-sama. Itu latih kita punya tangan. Jadi dia lagi bertanggungjawab lah. Bukan kita nak seksa budak-budak, tidak. Kita nak budak-budak aktif. Mungkin juga mereka yang berada dalam rumah, dalam merpati ni, rumah merpati maksud saya rumah flat atau apartmen ni, mungkin suruh anak yang umur dah 9 tahun, 11 tahun, tanggungjawab dia untuk pergi buang sampah. Mungkin take your cat for a walk. Ini boleh buat selepas COVID lah. Okey, saya tak nak cerita panjang sebab saya dah makan masa pukul 3.52. Okey, what you can do if you depressed, talk with your private doctor, talk with your psychiatrist and talk with a therapist. Dan kat sini jangan lupa, sekiranya anda perlukan maklumat berkaitan dengan depression ataupun masalah dia, boleh jumpa akrab kita yang berada di seluruh Malaysia. Self-help for depression, how can you help others? Saya tak ceritalah sebab nanti panjang pula ya. Talian hayat, tuan-tuan dan perempuan boleh talian psikososial COVID-19, Mercy ke kat mana-mana, semua kita boleh channel. Lepas tu kita juga boleh call dekat Kementerian Pembangunan Wanita, ada taliannya 15999. Bagi mereka yang mungkin nak bercerita, nak bercakap, boleh hubungi mereka. Jadi jangan bila rasa kemurungan, ada simptom-simptom kemurungan tu, jangan rasa seorang. Jadi gunakan talian-talian hayat ini supaya tuan-tuan dan puan boleh berhubung dengan mereka untuk mendapatkan perawatan ataupun mendapatkan sokongan emosi di situ. Okey, tuan-tuan dan puan, sedikit ilmu ataupun kongsian ilmu daripada saya. Saya bukannya orang yang hebat untuk topik ini, tapi adalah sedikit ilmu yang boleh tuan-tuan dan puan amalkan pada masa akan datang. Okey, kita berbalik kepada moderator.
Cik Fauzi. Terima kasih Cik Aris di atas perkongsian dan juga pembentangan slide-slide yang sangat menarik sebentar tadi. Jadi rupanya banyak sambutan Cik Aris kepada pembentangan tadi. Ada lebih kurang 8 atau 9 soalan. Tetapi ada soalan daripada Puan Sikin tu terlalu panjang sangat. Jadi saya rasa saya akan merujukkan kes beliau ni kepada mungkinlah pegawai psikologi. Cik Aris pun boleh bantu. Ataupun kita ada di Majlis Akhlak Kebangsaan pun kita ada beberapa kaunselor berdaftar. Di JPA pun ada. Jadi kita akan merujukkan kes Puan Sikin kepada pegawai psikologi. Saya mungkin boleh pergi kepada soalan-soalan yang agak pendek sedikit lah. Ya, boleh. Yang pertama sekali daripada Cik Abdullah Majid, soalannya, sibukkan diri dengan kerja-kerja yang memenatkan. Adakah mengurangkan depression? Dia sebenarnya dia distraction, Cik Fauzi. Bila kita buat distraction dengan buat kerja-kerja yang sepatutnya, insya-Allah kita akan jauhlah sikit daripada depression. Yang tu saya setuju. Tapi janganlah kita menyibukkan diri sehingga kita tak jaga diri. Kita kena jaga diri. Kita kena pantau apa yang kita makan, regularly exercise, dan semestinya kita punya sibukkan diri dengan kerja-kerja tu boleh mengurangkan kita punya tekanan. Okey, daripada Encik Yahya, bagaimana menghadapi pegawai atasan yang sangat mendera emosi sehingga emosi pegawai bawahan sehingga pegawai mengalami depression? Bagi saya pegawai atasan ni dia bekerja. Jadi kita yang sebagai anak buah, kita yang perlu memenuhi apa yang diperlukan oleh tuntutan kerja sebenarnya tadi. Jadi kita jangan blame orang lain. Kita buat dulu apa yang kita boleh buat. Sekiranya tak mampu, dah tak tahan sangat, maka kita mungkin gunakan channel-channel lain lah yang mungkin ada. Mungkin kalau kita dah lama bekerja, mungkin kita dah boleh start bertukaran lah kan. Jadi memang ada. Yang terbaru ada satu kes di mana dia ada masalah dengan bos dan dia mengalami kemurungan. Jadi kami unit psikologi cuba membantulah, cuba memahami apa di mana sebenarnya. Sebelum kita blaming orang lain, maksudnya kita ada defensive mechanism dekat situ. Cuba tengok diri kita. Adakah kita dah buat yang terbaik ataupun disebabkan di masalah psikologi yang ada dalam diri kita yang suka blame orang. Jadi itu dua perkara yang berbeza lah. Ya, Cik Fauzi? Okey. Seterusnya, jiran daripada Cik Husin, jiran saya tak boleh terima suami kahwin baru dalam PKPB menikah ikut jalan tikus ke Naratiwat Thailand. Perkahwinan itu perlulah dapat persetujuan lah. Apabila tak dapat persetujuan, dia akan menyebabkan lagi banyak pergaduhan lah. Jadi sebaiknya sekiranya kita nak tambah cawangan 2 atau 3 atau 4, perlulah dapat persetujuan. Jadi perkahwinan itu adalah bersama-sama. Kalau dia dah tak bersama-sama, buat apa dia kahwin? Jadi dulu you rasa bersama-sama dengan yang pertama ni. Kenapa tiba-tiba dah 10 tahun dah kahwin, tiba-tiba rasa different feeling, dah tak rasa bersama-sama dah. So please look into yourself. Adakah kita buat cukup untuk yang pertama ini sehingga kita nak cari yang kedua, ataupun ada isu-isu lain yang pertama tidak boleh penuhi? Okey, terima kasih. Soalan seterusnya, opah saya selalu cakap tidak mahu hidup lagi, nak mati katanya.
Masa dia cakap tu saya masih kecil, dalam umur 8 tahun gitu. Tapi saya masih ingat, hampir setiap hari dia berkata begitu. Bila saya besar, barulah saya faham depresi namanya pun boleh berlaku kepada orang tua ya, Encik Aris. Dia tanya pada Betul, Encik Aris. saya setuju. Orang tua pun berlaku juga depresi ni. Ya, boleh berlaku Cik Fauzi, dan juga terima kasih kerana mengeluarkan isu ini. Di kalangan orang tua pun boleh berlaku juga depresi. Jadi kita anak-anak ataupun cucu ataupun cicit yang sedar benda ni, being positif. Jadi untuk orang dewasa ni kita cuba keluar opah, apa kata opah, beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi benda tu supaya kita distract dia punya thinking daripada nak mati. Jadi it is good if you can understand your opah kenapa boleh bercakap begitu sekali. Contohnya kita cuba menyelami perasaan dia, mengapa dia kata nak mati, mengapa boleh jadi begini. Jadi kalau kita tengok Albert Bandura, Erik Erikson theory, konflik yang dialami pada usia 60 tahun ke atas ini, integrity or despair. Jadi adakah di usia 60 tahun ke atas itu, dia konflik yang berlaku pada diri dia, krisis yang berlaku pada diri dia tu, dia integriti, dia puas hidup ataupun kekecewaan. Jadi kekecewaan inilah yang lead kepada depression. Yang tu kita perlu mendekati, memahami, dan kita cuba bantu orang-orang seperti ini. Okey, terima kasih. Soalan boleh saya sambung lagi Cik Aris? Ya, Cik Fauzi. Saya cuba insya-Allah. Banyak sambutan ni pada soalan ni, tapi kita cuba seperti mana janji saya tadilah. Kita akan cuba memberi jawapan yang terbaik lah. Daripada laman mimbar, penyakit pun boleh menyebabkan kemurangan ke? Ya, kalau dalam slide sebentar tadi dia punya type of depression tu disebabkan medical condition. Let's say kita sihat walafiat pada usia 45 tahun. Tiba-tiba umur 46 tahun kita dikhabari oleh doktor mengatakan kita ada kanser stage 4. Bagaimana orang yang umur 26 tahun ini masih lagi mencapai pada tahap stability, mencari harta bersama dengan anak-anak masih kecil, tiba-tiba dapat kanser, sudah tentu dia akan mengalami keburukan. Jadi benda-benda ini dia akan, saya akui lah benda ni boleh berlaku kemurungan. Tetapi untuk orang yang positif, dia fight dan dia punya kepribadian mulia dan dia jadi orang yang menerima penyakit yang Tuhan bagi tu dengan baik. Kita juga ada satu kes, walaupun dia mengalami kes yang dikatakan kanser usus tu, walaupun dah tebuk semua, tapi dia sangat positif. Penerimaan dia amazing. Saya suka cara dia menerima, accept penyakit yang diterima, dan dia boleh menjalani hidup seperti biasalah. Dan of course lah, tak lama kemudian dia meninggal juga. Okey, ini dalam bentuk cadangan ya. Untuk next sesi, maybe akrab ataupun majlis akrab boleh anjurkan online untuk pengurusan stres. Menangani pandemik bagi penjawat awam secara psikologi. Ramai perkara psikologi kita boleh bercakap tentang pengurusan stres. Kita akan insya-Allah dari masa ke semasa. Bagus tu Cik Fauzi ya. Dia minta kita anjurkan program secara online untuk tajuk pengurusan stres. Ya, bagus Cik Fauzi ya. Sebab apa? Dengan baiklah. Ya, dah depression dengan stres ni, bagi saya depression lagi bahayalah. Stres tu dia macam kalau kita boleh mengurus dengan baik, kita sentiasa kena remind orang-orang kita ni mengurus stres dengan baiklah, supaya tidak terjebak dalam depression. Pada hari ini ada satu bentuk pandangan juga daripada Ashitero Hart ya. Mereka yang mengalami masalah emosi akibat perintah kawalan pergerakan
boleh menghubungi talian bantuan talian kasih untuk meminta pertolongan dan sokongan emosi. Saya cadangkan Akrab boleh mewujudkan satu link atau alternatif untuk memudahkan perhubungan dan sokongan emosi bagi penjawat awam yang mengalami masalah terutamanya pandemik COVID dan pengurusan persekitaran kerja. Indeed, yang tu saya setuju Cik Fauzi. Majlis Akad Kebangsaan boleh buat talian hayat untuk mencapai diorang punya ni lah target untuk membantu mereka mengalami kemurungan. Tapi saya yakin setiap kementerian, pegawai-pegawai psikologi yang ada di Putrajaya, jabatan-jabatan negeri-negeri, kami sentiasa update dan juga telah memberi talian hayat. Sekiranya mengalami kemurungan, stres, boleh menghubungi kami secepat mungkin. Ada soalan ataupun daripada Dino Norden Mai. Tuan Haris tekan sedikit bab kemurungan di tempat kerja, angkara sikap kendiri. Akrab Kuala Perlis. Terima kasih. Okey. Kemurungan di tempat kerja boleh berlaku disebabkan poor performance, tidak berkualiti, bekerjanya tidak kualiti kerja sangat teruk, ataupun dia punya hubungan dengan bos tak baik, ataupun disebabkan kita ada masalah environment factor, persekitaran tempat kerja tak nice, menyebabkan kita mengalami kemurungan. Dan saya pernah ada satu kes dia panggil major depressive with psychotic, dan kes lain kita ada satu kes dia panggil major depressive with dia ada phobia specific workplace. Datang je kerja terus rasa phobia, datang je kerja dia tak boleh tengok orang, menyebabkan dia datang bekerja, dia pergi tempat surau ataupun library, dia tak boleh tengok workstation. Jadi orang-orang macam ni lah kita perlu bantu Cik Fauzi. Jadi dan juga major depressive disorder yang ada unsur-unsur psikosis itu sangat bahaya. Sampaikan dalam kereta dia ada senjata. Jadi orang-orang macam ni ke kita naik pangkat Cik Fauzi? Kita tak nak. Kita nak penjawat awam ni orang-orang yang sihat, psychologically fantastic, dan layak untuk naik pangkat. Jadi di situlah pegawai psikologi bukan nak mencari kesalahan. Kami psikologis Akrab sama-sama nak membantu penjawat awam supaya kita sama-sama menjaga psychological well-being. Okey, ada satu soalan daripada Asia Teru. Sejauh manakah perkembangan ABC efektif behavior and kognitif daripada perkembangan peringkat kanak-kanak yang negatif mempengaruhi major depressive disorder atau bipolar bila berada di peringkat dewasa atau alam pekerjaan. Hal ini kerana sukar untuk mengenal pasti individu yang mengalami bipolar. Wow, dahsyatnya Encik Ashiteru soalan dia. Sebenarnya REBT kalau mengikut apa kita punya amalan, kita punya psikoterapi kita dah buat dan juga research yang telah buat, REBT itu ada satu kaedah yang terbaik lah, antara yang terbaik untuk psikoterapi. Di samping kita ambil medication dan juga psikoterapi, gabung sekali dengan menggunakan teknik ABCDE itu, dia akan menghasilkan new belief, new behavior, new emotion yang baru kepada pesakit itulah. Kalaulah pesakit itu ataupun klien di kalangan kanak-kanak sangat mencabarlah. Jadi sekiranya kanak-kanak itu mengalami depression, nak menggunakan REBT ni, perlulah pergi hospital untuk biarlah doktor diagnose. Dia clinical diagnose yang mengatakan dia mengalami kemurungan. Dan of course doktor ataupun psychiatrist, psikologi akan membantu dan tengok case by case. Okey, seterusnya daripada Cik Naimah, macam mana kita nak korek masalah bagi seseorang yang alami kemurungan ini untuk dia luah perasaan pada kita?
nak korek perasaan, nak korek isu kepada seseorang. Yang tu saya yakin Majlis Akhlak Kebangsaan telah melalui dia punya proses-proses pra-akhlak 1 dan pra-akhlak 2, dan tuan-tuan dan perempuan banyak didedahkan ilmu-ilmu psikologi dan kaunseling. Jadi macam mana kita nak korek bagi saya yang pertama adalah listening skill. Listening skill ni sangat powerful. Even profesor saya, Profesor Mansur Abdullah, dia pernah cakap 70% is about listening. Listening, attentive listening with your eyes, listening with your ears, listening with your non-verbal communication, listening segala-galanya menggambarkannya kita mendengar. Bukannya itu pun menggalakkan orang nak bercerita. Contohnya kalau kita sedang mendengar, kita nak korek masalah orang, kita nak dengar masalah orang lah, tapi kita duduk begini, siapa dia nak dengar? Kita tengok orang tu pun dah tak bersemangat kan. Terus orang tu dah tukar topik dah. Jadi listening is very powerful. Jadi gunakan teknik-teknik yang sesuai supaya dia rasa selesa, dengan sendiri dia bercakap. Gunakan teknik-teknik yang telah belajar supaya orang tu boleh bercerita dengan baik. Okay, last question soalan tu banyak, lalu saya kata kita stop setakat ni lah sebab ada lagi permintaan supaya dia minta Majlis Akhlak Kebangsaan melanjutkan lagi program-program sebegini untuk diadakan sesi-sesi dan juga soal jawab lah pada program psikologi kita. Itu satu daripada cara yang baik lah. InsyaAllah kita akan meneruskan program-program kita pada masa akan datang. InsyaAllah. Daripada Encik Muhammad Harmizi, salam Cik Aris, bolehkah pihak mana tak tahu ni keluarkan ataupun ambil tindakan undang-undang terhadap bos yang sebabkan pegawai bawahan alami depression? Soalan lebih sama tadi yang melibatkan pegawai atasan ni. Pegawai again, saya lebih suka tidak blaming people yang mengatakan bos tu tak bagus, anak buah je betul ataupun bagaimana. Sebaik-baiknya kita mendengar dulu apa isu sebenarnya. Let's say sekiranya betul-betul yang bos pihak atasan yang menyebabkan majority yang mengalami keburukan disebabkan individu ini, maka pihak atasan mungkin kita kalaulah pihak psikologis yang berada di situ jawatan kecil ke, mungkin kita akan pair dengan psikologis yang jawatan lagi tinggi supaya pihak atasan yang jusa-jusa ni dapat perkhidmatan psikologi juga dengan pegawai psikologi yang jawatan yang sama tinggi. Mungkin di situ mungkin ada perbincangan yang lagi inilah. Again, kita bukannya nak blaming orang, kita bukannya nak kata orang tu tak betul, yang ni salah, yang ni tak menarik. Yang penting kita tahu job scope kita dan kita buat yang terbaik dalam konteks kita, supaya kita tak ada defensive mechanism ataupun kita tak point kepada orang tu yang sebenarnya menyebabkan masalah yang berlaku. Okey, dah hampir 10 soalan kita kemukakan kepada Encik Aris, dan Alhamdulillah Encik Aris telah berjaya memberi jawapan yang saya anggap para penonton telah berpuas hati dan mungkin kalau sekiranya ada apa-apa soalan selepas ini boleh dikemukakan kepada pihak Majlis Akhlak Kebangsaan ataupun Encik Aris sendiri pun boleh. Encik Aris biasa sangat berpengalaman dalam kes-kes yang dirujuk pada beliau, hal yang berkaitan dengan urusan kerja ataupun exit policy. Beliau banyak membantulah pegawai-pegawai yang dirujuk di semua agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jadi saya sangat senang bekerja dengan Encik Aris ni. Dia very helpful dan banyak memberi dorongan pada kami khususnya di Kementerian Belia dan Sukan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Aris bin Muhammad Darudin di atas perkongsian kita pada petang ini, dan kita harap
segala maklumat yang disampaikan oleh Encik Aris dapat kita kongsi bersama, bukan saja untuk diri kita, boleh juga kita panjangkan kepada keluarga dan juga kepada rakan-rakan pejabatnya. Jadi terima kasih sekali lagi dan saya serahkan majlis seterusnya kepada Encik Effendi ya. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita, tuan moderator kita Cik Fauzi Haji Arifin. Satu tepukan untuk Cik Fauzi, okey. Dan juga Encik Haris. Alhamdulillah, antara kerisauan kami bertiga semasa kita dry run sebelum ni, kita buat program ni jam 3 petang. Ada kawan nak tengok? Kan panel moderator dengan kita depression nanti kan. Tapi kita sentiasa positif. Alhamdulillah kita sentiasa positif. Kita rasa apa kita nak buat sesuatu yang baik, kita nak kongsi ilmu yang baik, insya-Allah Tuhan akan bantu kan. Kita hanya merancang, tetapi sebaik-baik perancang alhamdulillah Allah Taala. Jadi alhamdulillah hari ni kita tengok lebih 100 orang live FB live bersama-sama dengan kita pada petang ni. Jadi soalan-soalan juga yang dikemukakan kepada Encik Haris alhamdulillah banyak dan ada cadangan-cadangan baru. Jadi saya bagi pihak Presiden dan juga Jawatankuasa Majlis Rakyat Kebangsaan dan juga penaung kami yang bagi Datuk Fauzan dan juga bahagian pengurusan psikologi JPA, mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton pada petang ni selama kita ada sejam suku. InsyaAllah saya dah cakap kat Cik Haris, saya cakap kita ni kalau nak share 2 jam pun boleh kan. Kita tahu orang background psikologi counselling ni bagi mic dia 3 jam pun dia boleh cakap. Tapi kita nak ada unsur-unsur, orang kata kita berhenti masa orang tengah syok, tengah sedap. Okay, jadi insyaAllah jika ada permintaan, insyaAllah kita akan lanjutkan lagi mungkin untuk siri yang kedua dan sebagainya. Dan untuk makluman semua penonton, kita di Majlis Rakyat Kebangsaan, ini kita buat sesi singgah sembang mak secara live. Tapi kita faham mungkin ada di kalangan kita yang ingin mengemukakan pandangan, nak berkongsi idea, nak berkongsi secara tertutup. InsyaAllah kita akan adakan satu slot baru bermula bulan ni insyaAllah. Nama belum final lah lagi, tapi lebih kurangnya nama dia Santai Corner Ekmak, SKM, Santai Corner Ekmak. Maksudnya kita akan berjumpa di dalam Zoom, grup Zoom kan. InsyaAllah dan kita akan ada small discussion dalam grup besar, kemudian kita akan pecah dalam grup kecil kan, insyaAllah. Dan kami pun di peringkat Jawatankuasa kita telah mengadakan dry run baru-baru ni. Alhamdulillah sambutannya sangat menggalakkan. Dan slot-slot ni Majlis Rakyat Kebangsaan sebagai pengisian semasa PKP ni kita buat secara percuma sahaja. Kepada ahli akrab ataupun bukan ahli akrab pun kita alu-alukan, sebab kita semua adalah rakyat Malaysia dan demi Malaysia. Okay, sekali lagi terima kasih Cik Fauzi meluangkan masa jauh dari Bacok, Kelantan, Cik Fauzi ya. Dan Cik Haris dari KBS yang mungkin sekarang berada di rumah, dan saya juga berada di rumah ini. Jadi alhamdulillah, insyaAllah sehingga kini pun saya tengok masih ada 80 lebih kita punya viewer. Okay, insyaAllah semoga yang baik ini, apa yang kita kongsikan ini adalah semua daripada Allah SWT, dan segala kelemahan, kekurangan itu adalah mungkin dari segi kelemahan kami sendiri. InsyaAllah kita akan perbaiki dari masa ke semasa, dan sekiranya sambutan-sambutan yang menggalak diberikan, kami lebih bersemangat untuk ke udara dengan lebih lagi. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi untuk siri yang ke-13 dan mungkin di dalam program singgah santai corner tersebut. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.